Okay, hi, Assalamualaikum. So, kita akan continue dengan lecture theory principle untuk factors pula. Okay, for the factor, equilibrium position. Hari ni kita akan tengok dulu the concentration. Okay, based on the equation in here, kat sini, tengok equation kat sini kan. Kita ada A plus 2B of the reactant to produce C and D as the product. So, kalau contoh kita, human kat sini, apply changes to this reaction kat sini dengan cara, contohnya kita increasekan the reactant concentration. So, instead of ada 2 sahaja, reactant dia. So sekarang kita tambah sampai ada 5. Kalau awak tengok dot warna merah kat situ. Bertambah sampai 5. Produk awak remain satu dengan satu kan. Color blue kat sini. Dot blue dot ni kat sini. Okay. So bila bertambah the concentration of the reactant. The system ni. Sistem yang ni. Equation awak ni akan cuba counteractkan balik changes yang kita apply tadi, iaitu the addition another 3 mole of the reactant kat sini. Dengan cara dia nak kurangkan balik, dengan cara dia akan buang, atau bukan tak bolehlah simply nak buang, dia akan tukarkan the reactant added and form the product. So hasilnya nanti awak akan dapat dia akan shift to the right towards the product. So yang ni dia akan shift to the right towards the product. And hasilnya nanti awak akan observe formation of the C and D, dan concentration of C and D akan makin increase, and the concentration of the A and 2B kat sini akan reduce balik lah, dia akan balance balik. So kalau awak tengok dekat sini, dot color biru kat sini, awal-awal dia ada satu sahaja kan tadi, yang ni ada satu sahaja. Satu je kat sini, so sekarang dia dah bertambah jadi 3, dah bertambah dah. Sama juga kalau contohnya kita apply changes dengan cara increasekan the concentration of the product. So instead of ada 2 color biru kat situ, kita tukarkan dia jadi sampai 5. So awak bertambah, tambah 3 dah produk kat sini kan. So sistem akan cuba re-establish the new equilibrium dengan cara reducekan balik the added ni produk yang ada ni, macam tu. Dia tak nak banyak-banyak kat sini. How? Yang ni yang dia tambah banyak-banyak tadi kan. So dia akan kurangkan dia, tukarkan dia jadi kepada reactant semula. So dia akan shift to the left towards the reactant punya side kat sini. So awak akan observe concentration of the A and 2B reactant ni akan jadi semakin bertambah hasil daripada shifting tadi. Okay. So kalau tengok ada tulis kat sini kan, will contain a higher concentration of A and B. So kalau kamu tengok kat awal-awal ni, yang color merah ni ada satu sahaja. Tapi sebab kita dah shift to the left towards the reactant, so sekarang reactant awak dah bertambah sampai ada 3. So sekarang equilibrium awak dah re-establish. Okay, macam tu sahaja for the concentration. Kalau awak tambah side sini, contohnya awak tambah side sini, sistem akan buangkan balik dengan shift to the right. Kalau awak tambah side sini, sistem akan buangkan balik dengan cara shift to the left. Kalau awak kurangkan bahagian A, reactant A awak kurangkan dia, B akan producekan balik A supaya bertambah baliklah amount yang tak cukup tadi. So dia akan shift to the left. Sama jugalah kalau contohnya lah awak pergi buangkan produk yang terhasil dalam awak punya bika tu. So A akan keep on buat balik B supaya concentration of B awak akan remain bertambah baliklah kepada biasa. Okay. Sebenarnya ini adalah salah satu cara yang kita akan buat biasa dalam kilang. Awak dah producekan B dalam bika awak ni, produk awak dah producekan dah, tapi kita, ialah orang kerja kilang tu, akan buang cepat-cepat B ni daripada bika ni. So bila buang, sistem ni A plus B ni akan fikir dalam bika kita tak ada lagi produk yang form. So A terpaksa buat lagi banyak-banyak B. So kita akan dapat banyak-banyak produk.
So itulah caranya nak favor the formation of the product. So untunglah kan awak punya kilang nanti. Gitu. Okay. Kita akan tengok the next factor affecting the equilibrium iaitu pressure. So for the pressure, kita recall baliklah pressure ni apa. Pressure ni adalah bila awak ada molekul, gas molekul dalam closed container. So kalau tengok ini box ni tertutup, tak ada ruang terbuka. So dalam closed container. Dan bila gas molekul ni duduk dalam closed container, gas molecule yang move randomly, dia akan ada tendency untuk hit among each other. Dia akan hit antara diorang, ataupun yang penting dia akan hit the wall of the container. So, the force exerted from the heating daripada partikel ni, daripada awak punya molekul color pink ni dengan wall of the container ni, iaitu yang kita akan panggil sebagai pressure. So, bila makin banyak dot-dot color pink kat dalam ni, makin tinggilah pressure awak. Dan bila makin sempit space, yang ni besar kan, kalau contohnya volume kita punya space, bekas awak ni kecil sahaja, maksudnya pink awak ni akan jadi makin padat lah kat bawah-bawah ni. So nak tak nak mereka akan hit the wall of the container makin frequent, makin kerap. Iaitu pun akan menyebabkan the pressure of the system akan jadi makin increase. So kita akan tengok satu persatu lah. Iaitu macam mana awak tak tahu dia punya relationship between dengan faktor yang lain tu bagi pressure. Boleh tengok balik kepada awak punya ideal gas equation yang awak belajar pada chapter 5. Pressure akan sama dengan N, the mole of the gas awak, dengan ideal gas constant, dengan temperature over V. So dalam case ni, bila awak increasekan the number of mole dalam sistem tu, pressure awak akan increase. Logik lah kan? Makin banyak color pink dalam awak punya closed system, makin kuatlah dia boleh hit the wall of the container. So hasilnya pressure of the system akan jadi makin increase. Sama juga dengan temperature. Kalau awak increasekan the temperature, pressure awak pun akan jadi makin increase. Kenapa? Bila awak supplykan temperature, supplykan heat pada sistem, temperature awak akan increase. Dan the heat being supplied to the system akan menyebabkan the kinetic energy of the particle akan jadi makin increase. Nak tak nak, bila kinetic energy dia makin increase, dia akan bergerak lagi laju. Dia akan vibrate lagi laju, lagi laju. Dan the frequency to hit the wall of the container akan jadi makin increase. Bila frekuensi dia makin increase, pressure dia akan jadi semakin tinggi juga. Okey, sama juga dengan volume dalam kes ni. Macam saya beritahu tadi, untuk volume, bila kita reducekan the volume, the pressure of the system akan jadi semakin bertambah. Contoh yang nak nampak jelas sikit dekat gambar ni lah. So, awal-awal kita ada volume sebesar macam ni. So, kalau perhatikan, the empty space between the particle kat sini besar lagi. So, the frequency untuk mereka hit among each other dengan wall container ni akan sikit lah compare dengan bila kita penyetkan pakai piston kat sini. The volume kita sekarang akan jadi semakin sikit, makin reduce. And the empty space between the particle pun dah jadi semakin sikit, makin kecil. So nak tak nak, the frequency of the collision between the particles dan the wall of the container akan jadi semakin increase. So pressure kat sini akan jadi lagi higher daripada pressure di sini. Pressure P2 lagi higher daripada pressure P1. Okay. So kita akan tengok pada yang sebelah ni. Kita ada equation yang sama. A plus 2B to form C and D. So dalam case ni, changes yang kita apply adalah kita increasekan the pressure of the system. So how? Mungkin kita boleh dengan cara reducekan the volume of the container of the system. So terhasillah pressure yang makin tinggi. So dalam case ni, bila awak tambahkan pressure bagi sistem tu sendiri akan cuba counteractkan balik dengan
cara dia nak reducekan balik the added pressure. Macam mana? So dalam ni, tengok balik awak punya equation kat tepi ni. Pressure awak boleh dikontrol oleh 3 benda ni. N, temperature dengan juga volume. Sebab volume kita dah control tadi, hanya tinggal 2 faktor sahajalah untuk pressure awak, sistem awak nak control kan. Untuk temperature tak bolehlah dia nak pergi simply tambah temperature sendiri, sistem tu. So the only possible way adalah dengan cara kontrolkan dia punya number of mole dalam container tu sendiri. Sebab kita adalah reversible reaction, so possible untuk buat macam tu. Maka, untuk mengurangkan pressure, dia akan pergi hasilkan molekul yang lagi sikit. So, dalam kes ni dia akan shift kepada side yang lagi sedikit bilangan partikel dia. So, untuk example kita sekarang ni, dia akan shift to the right. Kenapa? Sebab ini A ada 1, B ada 2. So, total kat sini ada 3 gas molekul. Yang ini C ada 1, D ada 1. So, total kat sini ada 2 gas molekul. 2 lagi sikit daripada 3 kan. So, sistem dia akan shift to the right towards the product kat sini untuk reducekan the pressure yang added. Okey. Sama juga kalau contohnya lah awak decreasekan the pressure of the system. Awak kurangkan dia, maybe dengan cara awak increasekan the volume of the container. So, sistem akan cuba counteractkan apa yang berlaku dekat situ dengan cara dia nak increasekan balik the pressure. So, caranya macam mana? Dia akan producekan molekul banyak-banyak dalam sistem awak ni. Dia akan producekan banyak-banyak molekul supaya bila makin banyak molekul, barulah pressure awak akan jadi makin bertambah. Sebab makin ramai yang boleh hit the wall of the container. So, kalau tengok pada equation, dia akan shift to the left. Sebab left ada 3 molekul gas, yang ini hanya ada 2 sahaja. So, 3 molekul gas ni akan bekerja untuk hit the wall of the container, yang seterusnya akan menghasilkan pressure yang jadi makin tinggi. Okay. So, dalam kes ni juga, kalau contohnya lah, awak punya reaction ni ada bilangan gas yang sama, contohlah, yang ini ada 3, produk pun ada 3. So, changes of the pressure tak akan bagi efek apa-apa. Nak shift to the left ke, shift to the right ke, tak boleh sebab sama sahaja. Okay. Kita akan tengok contoh lah. Okey, yang ini contoh kita ada nitrogen dengan 3 mol of hydrogen gas untuk form 2 mol of the ammonia. So, kalau kita perhatikan pada side reactant, kita ada 4 dekat sini. Nitrogen ada 1, hydrogen ada 3. So, bilangan mol of gas kat sini kita ada 4. Dan di sini kita ada 2 sahaja. Ni contohnya. Nitrogen 1, hydrogen ada 3. So, total kat sini ada 4. Dan produk kita ada ammonia ada 2 sahaja. 1, 2. Kalau ikutkan kat sini, kita boleh nampak lah. Yang ini ada number of mole yang lagi banyak daripada di sini. Yang ni ada 2 sahaja. Yang ni ada 4. Okey, kalau kita tengok pada figure A, an equilibrium mixture containing nitrogen, hydrogen and ammonia. Ini adalah pada keadaan equilibrium yang biasa-biasa dia sekarang. Tapi, kalau tengok pada B, kita dah apply changes. Ini adalah changes yang kita apply. Kita reducekan the volume. Awak reducekan the volume, kalau perhatikan kat sini, gas partikel awak dah kena penyet dah. The empty spaces dia dah makin reduce. So, maka bila kita dah penyetkan dia, empty spaces makin reduce, the frequency of the particle untuk hit the wall of the container akan jadi semakin bertambah. Maka pressure kita dah bertambah sekarang. Ini adalah changes yang kita apply. So, sistem akan cuba counteract-kan balik the changes yang being applied. Dia takkan tolak balik piston dia naik ke atas. Tak logik lah kan sistem tolak balik ke atas tu. So,
cara yang dia boleh buat adalah dia akan, sebab dia nak apa tadi, kita increasekan pressure, dia nak reducekan balik the pressure dengan cara dia akan shift to the side yang lagi sedikit bilangan molekul. So instead of ada 4 ketul reaktan dalam ni banyak, kita akan combinekan dia, tukarkan dia untuk menjadi 2 ketul sahaja. So bila kita ada 2 ketul sahaja molekul dalam ni, sikitlah partikel yang akan boleh hit the wall of the container kan. So bila sedikit yang boleh hit the wall of the container, maka pressure of the system akan jadi reduce semula. Okey, tu contoh dia. Okey, next kita akan tengok pada factors yang ketiga, iaitu catalyst dulu. Addition of the inert gas and temperature, kita akan tengok untuk next slide. Okay. So, catalyst, yang ni senang je. Catalyst, dia boleh increasekan the rate of the reaction. Sebab awak dah belajar dulu, dia akan, ingat tak yang dia punya graph tu? Yang ni, so bila ada catalyst, dia makin pendek. Dia punya gunung ganang ni, dia makin pendek je kat situ. So, the rate of the reaction akan jadi semakin increase. Tapi, dia tak akan changekan the composition of the equilibrium mixture. Dia tak akan affect awak punya Kc or Kp. Kenapa? Sebab kalau awak tengok balik Kc, contohnya, Kc refer pada concentration of the product divided by the concentration of the reactant. Concentration of the product ni akan remain sama. Tak kisahlah reaction awak cepat ke lambat. Concentration of reactant pun sama. Akan remain sama. Tak kisahlah dia laju mana pun. Tapi still awak akan dapat 100 juga. Contohnya 1 molar. Ini pun memang akan dapat 50 molar. Sama juga. Cuma cepat ataupun lambat saja. So in term of the Kc kat sini, catalyst tak akan bagi efek apa-apa. Okay? Dia cuma akan speed up the reaction sahaja. So, itu sahaja. Nanti kita akan sambung lagi untuk another 2. Addition of the inert gas dengan juga temperature. Bye-bye.